So sekarang saya nak share slide ni saya dah share dengan Aiman dan Aiman akan share dengan korang anda semua. Okay, alright. Okay, kita mulakan dengan literature review dulu, panduan ringkas bagi penulisan literature review. Okay. Ya. Balik. Ya, sorry, salah screen. Apa? Sekejap. Saya tukar screen sekejap. Okeylah, saya mulakan talk kita pagi ni. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan selesa untuk sedikit talk ni. Okay, kita akan bagi kepada dua bahagian. Pertama, kita akan cakap mengenai tulisan surutan kajian atau literature review. Dan kedua, kita akan bagi kepada Mendeley. Okay, untuk Mendeley ni saya akan buat tunjuk slide dan lepas tu saya akan tunjuk live macam nak buat. Okay, so kita pergi pada yang pertama iaitu panduan ringkas bagi penulisan surutan kajian. Okay, jika anda semua dapat lihat pada slide ataupun yang saya share sekarang ni, okay, gambar dia lah seorang yang naik tangga pada tempat tinggi sedikit sambil memegang rokok. Okay, apa maksud dia ialah surutan kajian ni adalah kamu cuba mencari maklumat ataupun informasi yang berkaitan dengan kajian kamu pada dalam pada skala atau skala yang besar. Okay, maksudnya kamu seolah berada di satu kawasan ataupun lautan yang luas yang dipenuhi dengan segala maklumat, dan bagaimana kamu nak tapis atau nak tengok maklumat bersesuaian ataupun maklumat yang berkaitan dengan bidang kajian kamu. Okay, sebab kalau kita tak ada cara nak skill nak tapis ni, maka kita akan berada dalam masalah lah. Sebab segala maklumat tu adalah adakala nampak berkaitan atau related tapi sebenarnya mungkin tidak berkaitan dengan kajian kamu. Okay, alright. Kita pergi pada slide kedua. Okay, so untuk slide ini kita akan cuba kupas sedikit mengenai definisi, objektif, tujuan dan panduan atau petua nak tulis literature review ataupun surutan kajian. Okay, right. So definisi untuk surutan kajian ini seperti yang kamu boleh baca dalam slide ini ialah rumusan kepada sumber kajian terdahulu, okay? Tetapi kita susun secara sistematik dan merupakan kombinasi kepada rumusan dan sintesis. Okay? Apa maksud rumusan itu ialah ringkasan maklumat penting dari suatu sumber, dan sintesis pula adalah organisasi dan penyusunan semula maklumat yang memberi tafsiran dan kaitan antara maklumat terdahulu dan sekarang. Okay? Dan menunjukkan aliran perkembangan ilmu bagi suatu bidang. Okay, so dalam kes ni maksudnya literature review mesti mengandungi dua. Pertama, kita rumuskan ilmu daripada sumber yang terdahulu ataupun sumber-sumber lain. Yang kedua, kita sintesis pula. Pada rumusan tu kita tengok, okay, kita susun ilmu tu sama ada berkaitan ataupun flow dia, okay, daripada terdahulu sampai sekarang. Maksud kita nampak supaya ada perkembangan ilmu dan kenapa ilmu itu penting, kenapa kamu nak buat itu penting, ataupun apakah gap ataupun ruangan yang perlu kamu celah ataupun kamu boleh celah untuk kajian kamu. Okay? Tapi untuk FYP mungkin kamu tak perlu berada di gap ni, tapi kalau siapa berminat untuk menyambung pengajian pada peringkat lebih tinggi seperti master ataupun PhD, kamu perlu mahir atau perlu tahu dalam membuat literature review supaya kamu nampak celahan atau ruangan yang kamu boleh masuk supaya research kamu tu ada novelty, ada benda baru, okay? Atau ada benda yang boleh digunakan sebagai sumbangan kepada pada dunia pendidikan, pada dunia akademik. Okay? Alright. So kita pergi pada next slide. Okay, dekat slide ni ini adalah contoh kepada literature review secara mudahnya. Sebenarnya literature review ni macam gosip, okay? Iaitu kamu semua dah biasa buat secara tak sedar. Okay, kita tengok macam ni.
Tengok slide ni. Okay, kita ada writing literature is like just a gossip. Cuba tengok. Sebagai contoh, kamu kalau kamu baca, weh aku dengar daripada Rabiatul yang Azani ni ada 4 web. Okay, maaf dalam kes ni Rabiatul dan Azani ni hanya nama mereka semata-mata saya pilih, yang saya petik je, tak ada kaitan kalau dia ternama sama ke saya minta maaf, tak ada kaitan. Okay, so kalau kita tengok dia daripada perkataan tu, sebenarnya kalau kita tulis secara tersusun, kita akan tulis seperti according to Rabiatul, okay, pada tahun bila dia cakap Azani has 4 girlfriends. Iaitu cara kamu buat citation. Maksudnya apa yang kamu tahu atau kamu dengar, kamu cite akan macam tu. Okay, kita sama pula ayat seterusnya. Itulah pasal. Okay, maaf pada nama Siti, Mara dan Alex, tak ada kaitan pun. Itulah pasal Siti, Mara dan Alex pun kata benda yang sama. Okay, maksudnya cara aside dia tu, okay, this can be supported by Siti. Okay, maksudnya statement Rabiatul tu disupport oleh Siti pada tahun bila, dan pada masa sama Maria pun support kenyataan tu dan Alex pun support kenyataan tu. Okay, tu cara nak contoh untuk buat literature review. Okay, so sambung lagi sebagai contoh, nak dibuatkan cerita Hana ada kata Azani kahwin salah satu tapi duk skandal lagi dengan yang lagi tiga tu. Okay, in place more emphasis, maksud dia support lagi Hana claim apa-apa dan sebagainya. Okay, ini sebagai contoh bagaimana sebenarnya literature review ni adalah seperti gosip dia. Okay, dia ada sambungan lagi tapi kita akan tengok bila di penghujung slide ni. Okay, kita pergi next slide. Okay, apakah kita pergi pada objektif dan tujuan. Okay, so apakah objektif dan tujuan untuk literature review ni. Alright, so pertama objektif atau tujuan dia adalah untuk meningkatkan pemahaman. Okay, untuk pemahaman siapa? Okay, pemahaman penyelidik dalam teori terkini untuk permasalahan yang dikaji. Okay, dalam kes ni tujuan utama dia supaya kita nak faham, research yang kita buat ni apa masalah dia. Okay, maksud apakah perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu yang ada dalam kita buat ni dan apakah yang orang mungkin belum buat ataupun apa yang dah buat. Okay, tujuan ni supaya kajian dapat dilakukan dengan lebih teratur dan rasional. Okay, so kalau kita tahu teori untuk benda yang kita nak kaji ni, so kita tahu kenapa kita nak buat benda tu dan bagaimana nak buat. Okay, so dia lebih teratur dan rasional. Yang kedua, meyakinkan pembaca kepentingan kajian. Okay, maksudnya untuk yang kedua ni, bila kita dah baca dan kita dah tulis, okay, dalam sama ada proposal ataupun thesis, so bila kita tulis tu, kita buktikan kepada pembaca ataupun sebagai contoh, pembaca utama kamu adalah examiner kamu. Okay, so apa yang kamu nak yakinkan adalah pada examiner kamu, apa yang kamu buat tu adalah valid. Okay, maksudnya perlu kita buat benda tu. Okay, ataupun mungkin orang tak pernah buat, so kamu adalah antara orang yang baru nak cuba bidang tu. So dia valid. Okay, so kita yakinkan examiner kamu ataupun pembaca kamu bahawa benda tu adalah tepat dan perlu. Okay, yang ketiga, untuk membantu menjelaskan latar belakang yang dikaji. Okay, maksudnya ini adalah berkaitan dengan yang nombor satu, maksud selain kita dapat meningkatkan pemahaman, okay, dia juga membantu, okay, untuk menjadikan cara macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Okay, sama ada kita selesaikan pada peringkat pertama ataupun mungkin kita menyelesaikan masalah tu pada peringkat-peringkat lain. Sebagai contoh, kamu ada satu sistem yang kamu nak selesaikan troubleshoot problem tu. So mungkin untuk selesaikan problem tu, penyelesaian dia adalah pada beberapa peringkat. Kamu boleh pilih satu peringkat je ataupun kamu boleh pilih 2-3 peringkat untuk kamu selesaikan untuk tujuan research kamu. Okay. Alright, so yang keempat. Okay, bila kita nak selesaikan masalah, kita perlu tahu teknik dan kaedah yang betul. Okay, jadi menerusi literature review ini atau surutan kajian ini, kamu dapat tahu apakah teknik dan kaedah yang telah digunakan oleh orang sebelum ni ataupun penyelidik sebelum ni, dan adakah teknik dan kaedah yang mereka guna tu masih valid ataupun kamu boleh guna semula dengan cara mengubah suai teknik mereka ataupun dengan cara menambah metod mereka. Okay, cara ini sebagai contoh bagi konteks simulasi atau simulation, mungkin simulation mereka tak sempurna ataupun hanya sesuai untuk bidang yang mereka lakukan ataupun masalah yang mereka cuba selesaikan. Tapi mungkin untuk kamu, penyelesaian kamu adalah
penambahan atau extension kepada bidang yang mereka kaji. Jadi daripada situ kamu boleh guna kaedah mereka dan kamu boleh tambah kaedah mereka sudah sediakan. Jadi dalam kes ni kamu tak perlu bermula daripada scratch, daripada zero. Okay? Kamu hanya perlu buat penambahbaikan kepada situ. Okay? So dia menyebabkan masa dan menyebabkan kamu punya proses pengajian penyelidikan tu jadi lebih lancar. Okay? So yang kelima, okey, mengelakkan dan mengulangi kelemahan dan kesilapan yang dilakukan. Okey. Sama juga untuk yang berkaitan dengan 4, maksudnya bila kita baca suatu paper ataupun artikel penyelidikan orang sebelum ni, kebiasaannya mereka akan ada maklumkan apakah kelemahan method mereka atau apakah kelemahan kaedah yang apa nama, contoh sebagai contoh kalau mereka buat simulation, mungkin apa kelemahan kod ataupun simulation yang mereka buat. Okey. Jadi daripada sini, bila kita dah tahu kelemahan mereka, maka kita tak perlu ulangi kelemahan yang sama. So, kita dapat hilang satu masalah. Okay? Kita dapat avoid kelemahan tu, dan ataupun kalau mereka kata ada kelemahan tu, mungkin kita boleh guna kelemahan tu untuk sebagai cabang penyelidikan kamu, di mana kamu boleh baiki kelemahan mereka dan ia akan menjadikan satu benda baru, okay, pada kaedah yang mereka telah lakukan. Okay? Alright, untuk yang keenam, membantu penyelidik mentafsir dapatan kajian. Okay, maksudnya bila kita buat satu research tu, okay, at the end of the day kamu akan dapat result. Okay, so melalui literature review ni kamu akan tahu bila result tu bagaimana, apakah tujuan ataupun apakah reason di sebalik result yang kamu dapat tu. Okay, ada kalanya, okay, result kamu dapat tu disebabkan berbagai faktor. Okay, jadi kalau kita tanpa pembacaan ataupun literature review yang mencukupi, bila kamu dapat satu result tu, kamu tak dapat tafsir kenapa benda tu berlaku. Okay? Sebab kadang benda tu nampak macam coincident ataupun tak sengaja, tetapi ada kalanya benda nampak tak sengaja tu ada sebab. Okay? Kenapa benda tu berlaku. Jadi ini adalah salah satu kepentingan kepada literature review ataupun surutan kajian untuk kamu lakukan. Okay? Alright, so ini adalah contoh kepada surutan kajian ataupun literature review. Okay, pertama tadi kita ada definisi kita, iaitu ringkasan ataupun summary dan penyusunan semula, okay, maklumat-maklumat yang kita dah ambil. Okay, so yang kedua, tujuan dia ini adalah yang seperti saya maklum, tujuan ataupun objektif dia, kita nak tahu teori dalam bidang tu, okay, latar belakang kajian, apa teknik dan kaedah yang anda gunakan, apa kesilapan terdahulu, pentafsiran jawapan, peningkatan ilmu dan keyakinan. Okey. Dan dari segi sumber rujukan pula, okey, antara rujukan utama yang perlu kamu lakukan ataupun kamu cari untuk suatu kajian, penulisan kajian seperti thesis ataupun penulisan artikel, kamu perlu melakukan surutan kajian ataupun literature review, ada jurnal, proceeding, thesis dan laman web. Tapi di sini laman web ni adalah paling least favorite. Maksudnya kalau boleh kita cuba elakkan, okay? Sebab dari segi macam ranking atau hierarki, dia adalah paling rendah sekali, okay? Kalau boleh aim kita adalah pada yang tiga utama ni, journal, proceeding dan thesis. Kecuali kalau maklumat tu tak ada pada ketiga sumber ni dan hanya jumpa pada laman web, kamu boleh sertakan, tapi kamu perlu tulis website dia dan bila kamu tarikh kamu akses website tu. Tujuan dia sebab kadang-kadang bila kamu akses pada hari ini, mungkin pada minggu depan ataupun tahun depan website tu dah tak wujud. Okay? Sama ada dia dah dia dah tarik balik maklumat tu ataupun benda tu telah, contoh website tu kena hack ke atau sebagainya. Okay? So, penting untuk website tu, kamu perlu taruh link URL yang kamu ambil dan tarikh kamu akses website tu. Okay. Mari kita pergi next. Okay, so panduan, petua ataupun tips penulisan. Alright. Okay, so panduan 1, aspek penting dalam surutan kajian. Apa dia aspek penting? Okay, so ini adalah aspek penting, okay, dalam surutan kajian. Pertama, kita nak tahu sejarah ataupun latar belakang. So, daripada surutan kajian, kita nak tengok sejarah ataupun latar belakang apa kita nak cari. Okay, untuk kajian yang tertentu tu.
Lepas tu kita ada juga perbincangan tentang teori, konsep, parameter berkaitan. Okey, ini adalah aspek penting dalam surutan kajian atau literature review. Yang ketiga, perbincangan kritis kajian lepas. Ini kritis, bukan kritis, silap. Yang keempat, perkembangan terkini. Maksudnya kita tengok pattern knowledge tu. Contoh kalau kamu buat simulation ataupun buat something berkaitan, apakah nama knowledge yang terkini dalam 5 tahun tu. Maksud apakah yang orang dah buat. Dah tempoh 5 tahun terkini. Dan yang kelima, bagaimana gap diisi tu. Maksudnya kat sini tengok untuk masalah kamu tu apa yang orang tak buat lagi. Tengok apa yang kamu boleh buat. Mungkin sebagai contoh untuk kamu buat sebagai contoh kalau kamu nak buat nama basikal sebagai contoh, ni sebagai contoh je. Mungkin orang dah buat basikal yang macam ni. Mungkin apa yang orang tak buat sekarang adalah basikal yang tayar dia bulat. Bukan bulat tu tapi sebagai bentuk serak sebagai contoh. So sebagai contoh mungkin ada gap yang mana kamu nak isi. Itu sebagai contoh. Maaf tidak ada tanya kosong. Okey, saya minta maaf semua sebab tadi dapat call berkenaan final exam. Okey, saya terpaksa jawab. Okey, sorry ya. Okey. So, berbalik pada tadi, bagaimana gap isi itu maksudnya melalui literature review itu kamu dapat tahu apa kekurangan yang belum orang buat yang kamu boleh lakukan supaya ada penambahbaikan pada suatu benda itu ataupun suatu bidang gitu ya. Alright. Okey, pencarian maklumat. Alright. Macam mana kita nak buat pencarian maklumat untuk literature review? Pertama sekali, yang ini adalah saya dapatkan daripada sumber yang ni, maksudnya Galvan J tahun 2006, iaitu Writing Literature Review, A Guide for Students of the Behavioral Science. Maksudnya, dan satu lagi, bila kamu untuk literature review ni, bila kamu ambil sesuatu tu, make sure kamu kena cite. Sebagai contoh saya ambil ni, kita kena cite daripada mana sumber kita ambil atau kita dapatkan ni. Alright, so untuk pencarian maklumat ni, pertama sekali kita kena tahu topic of interest. Maksud apa yang kita nak cari, bidang apa, tajuk apa. Sebagai contoh, kalau dalam bidang pengajian saya buat dalam bentuk hydrogen storage sebagai contoh. So topic of interest saya hydrogen storage. Itu adalah topic of interest atau apa yang saya nak buat. Yang kedua, kita tahu identify anchor articles. Maksudnya bila kamu dah buat ataupun beberapa literature review, kamu akan nampak dalam setiap artikel tu akan ada anchor articles. Maksudnya kamu akan nampak satu paper ataupun beberapa paper yang memang wajib orang cite. So dekat sini bila paper tu wajib orang cite, dinamakan anchor article. Maksudnya memang kira penting atau hardcore. So bila kamu dah jumpa benda tu, kamu kena tengok dan bila perlu kamu kena rujuk pada paper-paper ni sebab bila orang rujuk banyak, maksudnya mesti ada key point atau key parameters yang sangat penting yang kita perlu tahu supaya kita tak tertinggal dan supaya kita tak miss benda tu. Alright, yang ketiga, keyword from your topic. Maksudnya dalam pada ni, sebagai contoh bila kamu dah topic of interest, sebagai contoh dalam bidang saya buat hydrogen storage, tetapi hydrogen storage tu besar atau luas. Jadi kita kena tahu topik, keyword of topic, maksudnya spesifik pula. Sebagai contoh, dalam kes saya mungkin hydrogen storage,
tetapi saya nak fokus kepada magnesium hydride. Okay, so topik keyword saya adalah magnesium hydride. Ataupun mungkin saya nak guna catalyst sebagai contoh strontium titanium allanite sebagai contoh. So saya spesifikkan keyword saya benda tu, so saya dapat differentiatekan daripada beribu-ribu atau beratus-ratus ribu artikel sebagai contoh. So kita spesifik artikel-artikel tertentu je, okay? Apa yang kita nak baca. Alright, lepas tu yang keempat, identify the sources for the literature. Maksudnya macam saya cakap tadi, literature tu banyak sumber, okay? So kita kena tahu sumber mana kita nak guna. Sebagai contoh, journal, proceeding, thesis ataupun website ataupun apa-apa saja. Mungkin ataupun unpublished report yang kita tak terbitkan, tetapi kamu boleh jumpa ataupun terjumpa di mana-mana. Kamu boleh guna, tapi make sure benda tu adalah ada credibility. Maksud credible untuk kamu cite. Okay? Lepas tu yang kelima, locate and analyze the article. Okay, maksudnya lepas kita tahu kita nak rujuk apa, kita perlu locate. Okay, maksud kita tahu kat mana kita dapat sumber tu. Dan kita kena analyze. Okay, sebagai contoh, sekarang ni memang mudah, semuanya ada online, tapi zaman dulu mungkin tak semua artikel tu ada secara online. Sebagai contoh, mungkin hanya ada di library tertentu, ataupun mungkin ada di, sebagai contoh, artikel ataupun dokumen tu ada di archive, sebagai contoh, archive negara sebagai contoh. So kamu kena tahu kat mana dapat artikel tu, dan kita kena analyze, okay, credibility artikel tu ataupun sumber tu, okay. And then yang keenam, download artikel sebenarnya biasa. Lepas kita dah tahu, dah dapat, kamu boleh download, kamu baca dan kamu tengok. Dan yang akhir sekali kita kena analyze dan organize. Maksudnya kita lepas kita dah ada semua artikel tu, dah download apa semua, kita kena analyze, kita baca dan kita organize. Untuk kita susun dan tulis. Alright? So ini adalah step untuk pencarian maklumat. Okay, lepas tu yang ketiga adalah aliran idea yang logik. Okay? Okay, so ini adalah aliran idea untuk literature review. Okay, maksudnya cara macam mana kita nak tulis literature review tu. Pertama sekali untuk jika kamu lihat daripada slide ni, pertama sekali dia bentuk cone terbalik, okay. So upside down yang cone. First sekali mula daripada skop yang besar. Maksudnya bila kita buat literature review tu, kita kena mulakan dengan introduction. Maksudnya benda yang besar, okay, kita jelaskan banyak benda. Sebagai contoh, dekat ruangan atas sekali ataupun sheet ni kita cerita sebagai background dia, okay? Apakah bidang-bidang yang berkaitan sebagai contoh ataupun topik-topik yang berkaitan. Nampak kat sini adalah distantly related to work. Maksudnya kita akan broad, okay? Tajuk tu broad dan segala bidang berkaitan dengan kita boleh ceritakan. Okay, lepas tu yang kedua, kita narrow categories, okay? So you may deal with sources in more detail. So daripada kita bidang broad, kita narrow down lagi. Kita kecilkan skop kita supaya cerita kita tu lebih terfokus dan lagi detail. Okay? So penerangan kat sini closer to what you are doing but not match directly. Maksudnya apa yang kita bincang ni adalah lagi hampir kepada bidang kita tetapi tak betul-betul match dengan apa kita nak buat. Okay, tak apa. Sebagai contoh, kita tengok dulu, nanti saya akan bagi contoh macam mana kita bentuk literature review tu ataupun kita arrange. Alright, lepas tu yang last sekali, yang bawah sekali, deep sekali, maksudnya kita kena cerita, research ataupun kajian orang yang berkaitan betul-betul dengan kita, okay? Dan kebiasaannya dekat sini tak banyak paper tu, mungkin ada beberapa paper dia yang berkait dengan apa kita nak buat, okay? So ni maksudnya kata research tu particularly pertinent to your work, maksudnya memang sangat berkaitan, okay? Ini cara kamu buat, okay? Daripada broad, daripada yang berkaitan sedikit walaupun tak betul-betul tapi masih ada related, dan last sekali memang yang purely ataupun totally related dengan apa yang kamu nak buat. Okay, itu cara kamu nak buat ataupun cara kamu nak tulis literature review, okay? Yang paling logik sekali, okay? Alright. And last sekali, kamu kena buat apa research yang kamu nak buat. So kita explain, okay? Apa mungkin keperluan, kenapa kamu nak buat apa yang kamu nak buat sekarang. Okay. Alright, so ni ada beberapa sedikit explanation lah sebagai contoh kalau historical background. Okay, so apa yang kamu perlu tahu atau kamu kena nak tahu. Okay, ni source daripada website ni saya ambil ni. Okay, so sebagai contoh dalam historical background, kita put things in perspective. Okay, maksudnya benda ni agak macam broad, so hanya sebagai kronologi. Okay, dan kita tak perlu letak semua detail. Sebagai contoh,
kita kata cerita sejarah sejarah proton. Kita cuma sebut je, contoh proton mula pada tahun 1986. Okay, daripada situ model apa keluar. Daripada keluar tu apa model keluar lagi dan apakah mungkin market share dia atau sebagainya. Maksud secara detail, secara broad dan tak detail. Okay. And then kita tulis major issues. Sebagai contoh, tadi kita cerita pasal proton. Okay, mungkin apa masalah proton kita hadapi zaman sekarang dan ataupun apa proton hadapi pada masa dahulu dan apakah kebaikan yang dia dah buat sekarang atau improvement yang dia buat sekarang. Okay. Dan daripada situ, apa impact kebaikan dan keburukan proton tu pada research kamu sebagai contoh. Right? So, they include background on all relevant variables. Okay. Okay. So, lepas pada historical background tu, kita boleh pergi kepada teori relevant to research questions ataupun hypothesis. Okay, maksudnya dalam kes ni, okay, kamu sentuh pula, okay, apakah teori berkaitan, okay, ataupun hypothesis untuk yang kamu nak buat. Okay. So kita boleh tengok, and then daripada situ, lepas kita dah tahu teori berkaitan dengan research kita boleh compare pula, kita comparison atau contrast, okay, teori-teori itu. Maksudnya kadang-kadang setiap teori itu berbeza. Sebagai contoh, kita nak buat simulation pula sebagai contoh. So mungkin kita ada beberapa model yang orang dah guna sebelum ni. So kita tengok pula untuk model A, B dan C. Okay, apakah persamaan antara dua model tu dan apakah perbezaan antara dua model tu. Okay, daripada model tu pula, apakah kekuatan model tu dan apakah kelemahan model-model tersebut. Okay, so tu cara kita tengok, okay, teori yang relevan dengan research question kita atau hypothesis kita. And then yang ketiga, maksudnya daripada situ pula kita tengok macam mana teori yang kita dah jumpa tu, okay, berkait untuk masalah kita nak selesaikan. Adakah kita boleh guna model yang orang dah guna sebelum ni untuk menyelesaikan masalah kita, ataupun kita perlu modify ataupun kita perlu buat penambahbaikan yang banyak. Okay, so kita boleh tengok dalam situ. Okay. And then untuk yang ketiga pula, so untuk current empirical literature relevant ni, okay, so dalam untuk section ni apa yang kamu kena buat, okay. So kita kena includekan penama sorotan kajian tu, okay, bergantung pada variable tertentu. Mungkin dalam kes ni kamu nak selesaikan satu masalah yang ataupun satu sistem. Dan dalam satu sistem tu mungkin ada beberapa permasalahan. So kamu boleh buat literature review tu pada masalah-masalah spesifik. Contoh, untuk selesaikan problem A, kamu kena buat step 1, 2 dan 3. So kamu kena tengok literature review pada step 1 ataupun literature review pada step kedua dan literature review pada step ketiga. Okay. Selain itu juga, kamu ada permasalahan sebagai contoh permasalahan A tadi. So kamu boleh terus tengok literature review yang menyelesaikan masalah itu secara whole ataupun secara keseluruhan. Maksudnya dalam yang bahagian kedua ni mungkin untuk masalah A tu, ada orang dia dah buat selesaikan step 1, 2, 3 sekaligus. Okay, tengok. Jadi kita boleh tengok. Okay. Macam mana cara orang tersebut selesaikan. Okay. So kalau berbanding sebelum ni kita tengok secara individual, tapi sekarang kamu tengok secara keseluruhan. Okay. Okay, yang B yang sini, so maksud kata there should be more than a list of studies. Okay. What common traits hold them. Okay, masuk dalam kes ni dia kata, okay, untuk setiap permasalahan tu, okay, kita boleh tengok apakah common atau benda sama yang mereka gunakan. Okay. So, okay, benda persamaan yang mereka ada tu, okay, apakah kesan mereka antara satu sama lain. Okay, itu B. Dan sini, okay, maksudnya kita incorporate discussion tu, maksud kita sertakan kelemahan ataupun kekuatan, okay, dalam metodologi yang digunakan oleh study sebelum ni, okay, supaya kamu dapat gunakan untuk meningkatkan ataupun untuk menambah baik, okay, metodologi yang kamu akan guna untuk research kamu. Okay, itu untuk yang C. Alright, ini adalah contoh macam kamu nak susun, okay, kajian literature ataupun macam kamu nak susun literature review kamu dalam thesis. Okay, saya bagi sebagai contoh ni, saya ambil daripada saya jumpa di internet. Kalau kita tengok kan, okay, tajuk research dia ni dia buat adalah kajian kualiti air di Sungai Balong Tawau. Okay, ini tajuk thesis dia. Okay, jadi kita tengok macam mana dia susun flow research dia. Okay. So mula sekali dia buat pendahuluan, okay, secara broad. Lepas tu dia cerita pasal pencemaran air sungai. Okay, kalau kamu nampak kat sini,
Dia nak cerita pasal kualiti air di Sungai Balong Tawau, spesifik. Tapi dia mulakan dengan benda yang luas dulu, skop yang sangat luas, yang broad. Dia cerita dulu, apakah pencemaran air sungai? Okay. Apakah definisi dia? Lepas tu dia cerita pula punca-punca pencemaran air sungai. Okay. Dia cerita pasal sama ada punca semula jadi, aktiviti manusia, dan dalam aktiviti manusia tu ada lagi sama ada pertanian, penempatan, industri dan domestik sebagainya. Okay. Daripada situ, dia cerita pula pasal koridor air sungai. Fungsi koridor air sungai, lepas tu daripada pencemaran, kita tengok kualiti air. Sebab kualiti air ni adalah menentukan pencemaran air di sungai. Okay? So, apakah kualiti air yang mereka nak tengok sebagai contoh? So, dia buat literature review. So, dia kata oksigen terlarut sebagai contoh, pH dan sebagainya. Okay? Okay, daripada situ, mula-mula dia cerita pasal pencemaran air sungai. Okay, dia tak spesifik di Malaysia. Maksud secara broad, satu dunia. Dan untuk 2.7 ni, kalau kamu tengok flow dia, dia pergi pula pencemaran sungai di Malaysia. Okay, dia start lagi mendalam. Mula-mula dia pergi satu benda luas, satu dunia. Lepas tu dia fokus pada benda lagi kecil. Iaitu pencemaran air sungai di Malaysia. Okay, ini sebagai contoh. Maksudnya dia start masuk yang berkaitan, walaupun tidak betul-betul berkaitan, tapi sudah kita nampak sama-sama bayang-bayang dia. Okay? So kita tengok, kalau kat sini pencemaran air kat Malaysia. Lepas tu tampilan pencemaran air. Dan daripada situ, bila kamu tengok flow tu, akhir sekali, barulah dia akan masuk kepada kajian kualiti air ni di Balong Tawau. Okay, nampak? Daripada sini, dia akan start pergi ke Sarawak. Okay, nampak? Akhir sekali, dia akan pergi ke agensi, kerajaan dan sebagainya. Okay, itu cara kamu buat. Daripada satu yang broad, dia akan terfokus akhirnya. Ada siapa-siapa di mana yang betul-betul fokus pada apa yang kamu nak buat. Okay? Alright. Ini adalah contoh literature review. Okay? Bagi tajuk ni. Okay, yang ni saya ambil daripada satu thesis kawan saya. Okay? So, okay, kalau kita tengok tadi, yang ni banyak section. Ini sebagai contoh, tak perlu terlalu banyak section. Dia bergantung pada research kamu, apa yang kamu nak tulis. Okay, kalau kamu tengok banyak sangat section, untuk yang ni, sikit je section ni. Dan untuk pengetahuan kamu, thesis ni adalah thesis PhD daripada University of Oxford. Maksudnya, dia tengok, so maksudnya apa yang saya nak cuba sampaikan, literature review tu, ni tak perlu nak banyak section. Dia bergantung kesesuaian dengan apa yang kamu nak buat, dan apa yang bidang kamu. Okay, sebagai contoh untuk research ni dia literature review dia. Okay, dia dah buat modeling untuk joint mass rock masses, okay, algorithm and their verification. So ni je. So dia start daripada block generation algorithm, dia masuk apa geometry discontinuities dan sebagainya, gap, dan situ yang ni pula. So maksud simple je. Tapi walaupun simple, dia agak panjang. Setiap satu ni ada beberapa muka surat. Okay. Okay, yang ni pula adalah contoh thesis saya. Okay, saya buat literature review untuk thesis saya. Okay, sebagai contoh tadi saya kata saya nak buat hydrogen storage. Okay. So, tapi saya tak terus kepada hydrogen storage. Okay, ini tajuk thesis saya. Tapi kita buat dulu, apakah potensi hidrogen? Kenapa kita guna hidrogen tu? Walaupun kita cerita pasal hydrogen storage, kita boleh start dengan production dulu. Sebab sebelum kita produce, sebelum kita simpan, kita kena produce dulu. Okay, lepas bila kita produce, kita boleh cerita sikit application dia, penggunaan dia. Daripada situ, baru saya start masuk hydrogen storage. Dan bila hydrogen storage, pecah lagi pula ada beberapa jenis hydrogen storage. Lepas tu ada jenis, atau ada physics option, chemistry option. Dan akhir sekali, barulah saya cerita apa yang saya buat. Okay, dalam kes ni, saya ada site juga, literature review juga pasal jenis nak storing ataupun improve hydrogen storage tu. Sebagai contoh, kita guna ball milling, catalyst dan stabilization. Nampak tak flow dia? Daripada satu benda general, walaupun tak berkaitan awal-awal, akhir sekali kita akan masuk kepada satu yang detail yang memang betul-betul berkaitan apa yang kita nak buat. Alright. Okay, so kita ada panduan 4. Okay, untuk panduan 4 ni adalah antara yang paling kritikal, okay, sebab isu plagiarism. Okay, apa maksud plagiarism ni dan kenapa dia penting? Okay, untuk pengetahuan anda semua, plagiarism ni sebenarnya adalah satu benda yang sangat kritikal dan sangat diambil berat. Kerana saya tahu ada ramai penyelidik yang mengalami masalah ataupun ada yang dah ada PhD ataupun ada masa yang ditarik balik
oleh pihak universiti bila mereka dijumpai melakukan plagiarism ataupun copy and paste lah senang cerita yang mereka lakukan dalam thesis atau paper kamu. Okay? So benda ni sangat kritikal dan kamu sangat perlu ambil berat. Okay. So apa maksud plagiarism tu? Maksudnya pertama, kamu tidak menyalin pernyataan atau ayat-ayat tu secara terus. Kamu tak copy and paste. Yang kedua, kita akan dianggap sebagai plagiat ataupun peniruan jika kita tak menulis sumber rujukan yang kita ambil. Maksudnya bila kamu buat sesuatu tu, kamu claim macam kamu punya. Padahal kamu ambil itu daripada sumber-sumber tertentu. Okay? So itu adalah plagiarism. Okay. Untuk mengelakkan plagiarism tu, kamu kena olah ayat sendiri. Kamu kena rewrite balik ayat tu. Ataupun kamu kena buat rumusan pada ayat tu dan kita letak rujukan ataupun citation. Okay? So, keadaan nak elak plagiarism, tak ada kena quote. So, kita letak siapa, sumber ataupun daripada mana kita ambil rujukan tu dan kita perlu rephrase. Kita olah ayat tu balik supaya tidak jadi copy and paste. Okay? Sebab ramai melakukan copy and paste ni dan merupakan satu kesalahan yang sangat besar. Right. So, ini sebagai contoh untuk macam kita nak code. Okay? Okay, sebagai contoh, okay, ini adalah teks asal. Okay, sebagai contoh. Yang diambil daripada The Star pada 14 November 2002. Okay, page 12. Ini written by V.K. Ching. Ini sebagai contoh. Okay. Maksudnya dalam kes ni, Malaysia's version of the National Service is likely to be milder. Okay, kamu boleh baca. Ini sebagai contoh. Alright. So, daripada sini, okay, ini adalah citation dia. Dalam bentuk active form dan passive form. Alright. So, kita tengok ini ayat dia full version, ayat dia daripada Star. Dan kita boleh quote dalam bentuk active form ataupun passive form. Maksudnya, kalau kamu dah baca semua tadi tu, untuk active form ni maksudnya nama kat depan. Iaitu sebagai contoh kat sini Chin, okay, tahun bila dia cakap ataupun tahun bila dia buat statement ni, okay, suggest that apa-apa-apa. So ini cara active form. Okay. Active form dan passive form ni adalah lebih kepada cara penulisan dalam bahasa Inggeris. Okay. So kamu kena rujuk balik apa maksud active form, apa maksud passive form. Okay, untuk passive form ni pula, penama dia adalah di belakang. Okay. Kita cuma kata it is suggested that apa-apa-apa. Okay, last sekali siapa cakap tu? Dia kata Chin 2002. Okay, ini cara untuk passive form. Okay. So ini active form, ini passive form. Right. Ini sebagai contoh yang kedua, okay, yang dipetik pada petikan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1996 ketika melancarkan MSc. Okay, ini bukan 23 tahun lah, ini dah lama. Okay, ini sebab ini teks yang dulu. Okay. So maksudnya, ya, petikan dia, teachers will need to change their role apa-apa-apa ni. Okay. So ini adalah teks Tun Mahathir ataupun kata-kata Tun Mahathir Mohamad pada tahun 1996. Alright. So kita tengok macam mana citation, cara citation kita nak buat. Alright. Okay, ini adalah cara penulisan dia. Oh, okay. Okay, silap. Okay, untuk yang ni, saya tunjukkan quotation. Maksudnya macam mana kita nak ambil ayat tu sebiji tanpa kita perlu olah. Sebab sebagai contoh, kita nak ambil kata-kata Tun Dr. Muhammad daripada teks dia. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat quotation ni. Quote sini, quote sini, quote sini, quote sini. Dan sekali kita letak rujukan ni. Siapa kata-kata ni. Okay, ini cara kalau kita ambil keseluruhan ayat tu atau teks tu. Okay, daripada satu sumber tu dan kita nak olah. Ini cara dia. Kita buat quotation ni dan kita terus letak rujukan. Okay, so ini cara untuk buat quotation yang kedua. Jadi kita terus ambil. Okay. Okay, yang ni pula cara rephrase. Alright. Ni juga macam tadi tu. Okay. Macam tadi, macam yang saya dah sebut tu, active form dengan passive form boleh sama juga. So, di rephrase balik, diubah sesuai. Okay. So, active, nama dekat depan, Chin 2002 saja siapa, dan passive, dan sebalik. Okay, ini adalah untuk rephrase. Okay, yang ni saya buat rephrase ni adalah nak bezakan dengan yang ni. Sebab
Sebab yang ni kita ambil quotation, maksudnya kita quote the whole sentence. Okay, kita ambil the whole sentence and then we put at the end of the quotation kita letak the source, okay, sumber. Yang ni pula rephrase. Rephrase tu kita olah balik, kita summarize balik apa yang pelaku ataupun sumber kita buat dalam bentuk active form ataupun passive form, either one, mana salah satu. Okay. Alright, yang ni pula cara penulisan in text, within text. Maksudnya kita ada beberapa cara within text. Sebagai contoh, kita ada satu author, kita ada dua author ataupun kita ada lebih daripada dua author. Okay. Sebagai contoh, kalau satu author macam ni lah, Chin dulu suggest apa-apa. Ini sebagai contoh untuk satu author. Alright. Dan yang ni sebagai contoh untuk dua author. Dan untuk makluman anda semua, penulisan ini semua adalah berbeza bergantung kepada format yang ditentukan oleh badan tu. Sebagai contoh, kalau kita tulis untuk thesis untuk UMT, okay, UMT dia ada cara dia, apa method, macam mana nak format yang dia nak. Sebagai contoh, kalau kita tulis untuk artikel penyelidikan ataupun paper, sebagai contoh, setiap paper tu dia ada cara atau format tersendiri. Okay? So, yang ni saya bagi secara general, sebagai cara umum, okay? Untuk bezakan satu, dua nama ataupun beberapa nama. Okay, sebagai contoh untuk yang ni, untuk dua nama, cara dia menurut Chen dan Kinshuk. Okay. Chen dan Kinshuk ni adalah family name. Sebagai contoh, nama saya Muhammad Syarifuddin bin Yahya. Dan kadang-kadang saya ada kawan nama Tan Ruilin sebagai contoh. Katakan kalau saya dan Tan Ruilin nak quote satu paper tu, kamu tak boleh tulis menurut Muhammad Syarifuddin bin Yahya dan Tan Ruilin 2005. Tak boleh. Itu bukan cara betul. Kamu kena ambil family name. Untuk saya, family name saya Yahya. So, kamu tulis sebagai contoh, menurut Yahya, Tan Ruilin tu nama family dia Tan. So, kamu kena pilih Tan. Jadi, sebagai contoh, menurut Yahya and Tan, atau menurut Yahya dan Tan, tahun bila, Jonathan bla 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 bla. Okay, itu cara quote. Maksudnya, bila kamu kat sini tulis, kamu kena ambil nama family name. Okay, jangan ambil nama yang penuh, ataupun jangan ambil first name. Dia ambil last name ataupun surname. Alright. Okay, yang ni pula untuk dua nama. Untuk yang ni, kita tengok adalah untuk lebih daripada dua nama. Biasanya 3 dan ke atas. Okay, untuk yang ni, kita akan ambil surname orang pertama. Sebagai contoh, kamu baca satu paper tu ada 10 nama. Okay, so cara kamu nak cite dia, kamu ambil first name orang yang first author. Bukan first name. Surname ataupun nama keluarga untuk first author tu. Okay, sebagai contoh dalam kes ni, Kolela. Kata kalau paper tu saya punya, sebagai contoh, Yahya. Okay. Et al ni menggambarkan lebih daripada 3. So, ramai. Okay, sebagai contoh tadi kalau saya sebut nama Tan Ruilin. Okay, sebagai contoh mungkin Tan Ruilin tu jadi Tan et al. Okay, kat sini adalah surname dia, iaitu Tan. Okay, dan ni adalah tahun bila paper tu. Okay, sebagai contoh ini. Dan yang ni pula untuk, ini kalau contoh untuk penuh. Okay, dalam kes ni dia ambil Abdullah Ahmad Badawi. Okay, untuk kes ni dia ada pengecualian, maksudnya untuk nama, sepakat saya ni kalau untuk nama Melayu, kamu boleh ambil the whole name. Macam saya Muhammad Syarifuddin bin Yahya, kamu boleh Muhammad Syarifuddin Yahya tahun bila. Tetapi kebiasaannya kita akan ambil surname. Tapi untuk nama untuk ni ada pengecualian, kamu boleh pilih penuh. Okay. Sebab saya pernah jumpa macam ni, okay. Dan yang ni pula, okay. Untuk yang ni pula, kalau yang ni tadi, satu sumber tapi banyak nama. Maksudnya, satu paper, kamu baca satu artikel tu tapi ada 10 penulis. Untuk contoh yang ni pula, jika kamu nak tulis tu, dan argumen kamu tu disaport oleh beberapa orang, ataupun beberapa artikel. Sebagai contoh kita tengok ayat ni, sehubungan dengan penyesuaian guru untuk melaksanakan perubahan kurikulum tersebut, pakar-pakar bidang perkembangan guru seperti Burden 1990, Fuller 1969, Gretel and Fox tahun ni, dan Hall and Locke pada tahun ni. Maksudnya dalam kes ni, apa yang berlaku ialah setiap satu ni adalah satu artikel atau satu paper atau satu sumber. Sumber dia Burden, Fuller, Gretel and Fox, dan Hall and Locke. Okay? Jadi maksudnya dalam kes ni kamu cite 4 artikel. Satu artikel, yang ni 2 artikel, 3 artikel, dan 4 artikel. Okay. So dalam kes ni adalah satu artikel tapi banyak nama.
Dalam kes ni adalah 4 artikel dengan nama yang berbeza-beza, surname yang berbeza-beza. Contoh yang ni, dia satu je penulis. Yang ni pun satu je penulis artikel ni. Dan yang ni dua penulis, Graham and Fogg. Yang ni pun dua penulis. Katakanlah kalau kamu nak tambah untuk penulis yang ramai, satu lagi paper. Sebagai contoh, bidang perkembangan guru seperti Burden 1990, Fuller 1999, Graham and Fogg 1996, Hull and Lloyd 1978, serta kadang kamu tambah Colella ni cerita yang sama, serta Colella et al tahun 2000. Okay, nampak cara ni? Kalau kamu letak ramai, letak kat sini Colella et al tahun 2000. Okay, maksud yang ni menunjukkan bahawa author untuk paper tu lebih daripada 2 orang. Okay, alright. Ni cara-cara untuk penulisan within text. Okay. So, kita pergi kepada kata kunci. Alright. So, ni kata kunci dalam penulisan ni. Okay, sebagai contoh, apa yang kita boleh gunakan? Dalam kes ni, sebagai contoh, kita guna examine, maksud memeriksa. Contoh, bila kita nak cite, bila orang tu tulis satu paper, kita tak tahu orang tu dia memeriksa ke, ataupun dia model ke, ataupun dia menyatakan, ataupun claim sebagai contoh. Ini adalah kata-kata kunci yang anda boleh guna seperti examine. Okay, examine perbezaan antara apa dan apa. Ataupun yang ni digunakan address. Okay, maksudnya benda dia buat tu untuk menyelesaikan masalah tertentu yang spesifik. Apa masalah dia sebagai contoh. Yang ni pula, sebagai contoh, dia membentuk list atau develop, membangun list tu untuk apa dan apa. So, ni adalah contoh kata-kata kunci kamu boleh guna dalam kamu punya thesis ataupun kamu punya proposal nanti. So, supaya nampak lagi cantik flow tu, lagi teratur dan tersusun. Okay, itu penting kata-kata kunci. Okay, alright. Okay, sebagai contoh ni lagi, kita ada contoh use. Maksudnya dalam kes ni, kita kata X to do Y. Maksudnya, sebagai contoh, kita nak gunakan kata use tu untuk kaitkan antara satu sama lain. Okay, sebagai contoh, kita tengok ini. Sebagai contoh, Baron 1989-1993. Apa maksud Baron 1989-1993? Maksudnya, Baron ni, dia ada tulis dua paper. Satu pada tahun 1999 dan satu pada tahun 1993. Okay, dan dua paper ni menggunakan benda yang sama. Okay, sebab tu dia cite satu nama, 2 tahun. Maksudnya, dua paper ni oleh author yang sama dan punya objektif sama ataupun menceritakan benda yang sama. Okay, so ini kata Baron 1989-1993, for example, had used. Okay, maksudnya kedua-dua paper Baron ni pada tahun 2 tahun ni menggunakan educational criticism to focus attention on how apa-apa. Okay, maksudnya apa yang saya ceritakan dalam kes ni, paper ni sebenarnya adalah Flinders dan Eisner yang buat pada tahun 1994. Tetapi dia nak cite balik. Maksudnya kita menceritakan Flinders dan Eisner ni mengatakan bahawa Baron pada tahun ni dan pada tahun ni menggunakan criticism tu. Okay. Maksud dalam ayat ni dia ada 2 paper. Kita cite 2 paper. Bukan 2, 3 paper. Pertama Flinders dan Eisner pada 1994, dan kedua adalah Baron pada 1989, dan ketiga adalah Baron pada 1993. Okay, maksud kita kata kita cite. Okay, sebagai contoh orang ni berkata begini, dan maksudnya kes ni Flinders dan Eisner ni claim kata-kata dia pinjam daripada kata-kata Baron. Ini agak kompleks sekarang maksudnya. Dia combine-kan. Okay. So yang kedua ni stress. Maksud dia menekankan. Tunjuk sebagai contoh Pocock ni dia menekankan benda tu. Okay. Dan paper tu ataupun cerita tu pada tahun 1994. Maksudnya pada 1994 poster tulis dia kata Pocock ni menekankan connection ni. Okay. Dan benda tu Pocock akan pada tahun 1970. Maksudnya kita cite paper poster ni dan apa yang berlaku dalam poster ni adalah benda ni. Okay. Pada 1970, Pocock ni menekankan apa-apa. Okay. Yang ni pula suggested, mencadangkan. Okay. Itu benda yang sama. Maksudnya, katakan dia mencadangkan pembangunan benda tu. Okay. Dan paper tu adalah pada tahun 1994. Okay. Okay, so ni benda sama juga antara contoh-contoh kata kunci untuk kita boleh guna seperti mencadangkan. Okay, sebagai contoh, ayat ni Church, Brunetti and Johnson ni mencadangkan. Okay. Dan macam begini. Alright. So yang ni pula sebagai contoh dia kata argue. Okay. Maksud ni argue apa-apa dia.
Dan ini adalah citation dia. Okey. Ini adalah antara contoh kata kunci kamu boleh guna. Okay, ini sama juga, kamu boleh tengok contoh bagaimana di site Pepe Severino ni. Tapi Severino cerita penggunaan Tollefson pada 1989. Okay. Maksud dalam cerita ada cerita. Okay. Ini pun sama, dalam cerita ada cerita. Okay. Nanti kamu boleh tengok balik. Okay, so yang ke-9, panduan ke-9, kata hubung yang bersesuaian. Alright. Seperti yang saya maklum tadi, kita ada kata kunci atau kata hubung yang bersesuaian. Tujuan ini adalah untuk menggabungkan beberapa idea dengan jelas. Okay, supaya tak berserabut idea tu. Lepas tu yang kedua, berikan flow yang menarik. Okay, supaya kita nampak idea tu daripada satu point dan kita legit lancar dan kita mudah faham. Okay, so nampak mudah faham. Dan yang keempat, supaya tidak membosankan pelajar. Ini adalah beberapa kata contoh, okay, yang saya ambil daripada thesis saya sebagai contoh. Kita tengok sebagai contoh, macam mana saya gabungkan beberapa idea dan membentuk sebagai satu ayat atau satu perenggan. Okay. Sebagai contoh dalam kes ni, saya guna format numbering. Macam tadi, kamu ada tahun bila, tapi dalam kes ni, ayat ni sampai daripada thesis saya tak guna tahun, saya guna format numbering. So, dia akan numberkan tahun, sebagai contoh 208. So, masuk 208 ni, dalam citation saya, list yang ke number ke 208, masuk ke 208 orang. Yang ni ke 305 orang. Maksudnya saya dah baca at least 305 paper untuk saya capai pada tahap menulis citation ni. Okay. So, sebagai contoh dalam kes ni, kita kata Yao et al. Okay, 208, maksudnya 208 ni adalah nama yang ke-208 dalam susunan nama bibliografi reference saya. Okay. So, dia kata stated, okay, menyatakan apa-apa dia, that the tube-like structure of the scientist may enhance the hydrogen diffusion by providing access to the inner magnesium particles. Okay. Ini ayat pertama. So, macam ni kita nak sambung, nak linkkan ayat kedua. So, saya guna kata hubung meanwhile. Meanwhile, untuk kita ceritakan, siapa pula cerita? Meanwhile, Lilo Rodenas et al. Okay, maksudnya et al ni lebih daripada 2 orang. Yang 305 ni list yang ke-305 dalam senarai saya punya literature review. Okay. Dia kata meanwhile, Lilo ni mengatakan apa pula? Nampak? Saya boleh guna kata state. Sebagai contoh, saya boleh kata meanwhile Lilo et al. Stated juga. Tapi macam tak sedap. So, saya guna stated, menyatakan. Kedua kita kata mention. Actually, hampir sama maksud dia. Tapi saya ubah supaya nampak lagi menarik ayat tu. Okay. State, mention that the presence of carbon will enhance the internal heat conduction properties of the material. Okay, heat conduction ni sebagai lebih kata apa yang kata kunci lah. Lepas tu kita nak cakap pula Adham and Jong ni dia kata-kata lebih kurang sama macam Lilo and Rodenas. Tapi saya tak kata Adham and Jong, saya tak kata Adham and John say the same thing sebagai contoh. Saya tak kata macam tu sebab tak sedap. So saya boleh kata similarly, okay, sama juga, sebenarnya maksud nampak. Sebenarnya saya nak kata dia ni kata benda yang sama, tapi saya guna kata kunci atau kata hubung macam ni. Similarly, Adham and Jong ni mengatakan apa-apa. Dia nampak tak? Jadi ni flow dia nampak menarik. So, kalau kamu berjaya buat macam ni, maka pembaca yang usulnya dalam review kamu tak akan bosan dan dia lagi mudah faham. Okay? Supaya nampak dan jelas apa yang kamu nak buat atau apa yang kamu nak ceritakan. Right. Okay, ni ada contoh-contoh lagi lah daripada thesis saya. So, kamu boleh kata given, bagi contoh. Bagi contoh kita ada cerita. Okay, untuk yang ni pula, okay, maksudnya dalam kes ni, okay, kita ayat ni, okay, apa maksudnya? Sebagai contoh, ceramics like silicon carbide, SiC, and titanium carbide, TiC, also known as promising additives, bla bla bla, okay. So, dalam kes ni, saya guna beberapa citation. Pertama, citation yang ke-203 daripada list saya. Dan saya juga guna citation 229. Maksud bila kata dash ni maksudnya daripada 229 hingga 231. Maksud ada 4. 229, 230 dan 231. Okey, ni ada 3 citation campur 4. Maksud 4 paper ni dia mengatakan benda ni. Okey. So ni cara kamu nak buat citation. Maksudnya 4 paper mengatakan benda yang sama. Okey. So daripada situ macam mana kamu nak sambungkan ni? Okey. Given. Okay, diberi hardness apa-apa. Yang ni
ada dua citation, maksud dua orang ni support saya punya maklumat kekerasan atau hardness material ni 8/9 marks. Okay, maksud kita support, maksud benda tu valid. Okay, sometimes lebih daripada satu tu bagus untuk support kita punya argument supaya tak nampak pelik. Ada kali kalau macam hanya seorang dia yang buat benda tu tapi lain-lain tak setuju ataupun tak kata apa-apa, benda tu nampak sometimes nampak invalid ataupun nampak tak strong, tak kuat. Okay, okay. Lepas tu saya sambung pula dengan referring, merujuk pula kepada Ranbagh et al. Ni. Yang ni adalah ini silap ni, patut et al ni A kecil. Okay, ada kedudukan 230 ni mengatakan apa-apa. Okay. So daripada sini saya sambung pula untuk buat next experiment. Sebagai contoh, mungkin kita boleh mulakan dengan sebagai as apa. Okay, so nampak tak flow dia menarik. So does as well as. Okay. So benda ni lebih nak nampak menarik dan mudah pembaca bezakan apa kita maklumat kita nak sampaikan untuk setiap ayat tu. Alright. So ini adalah beberapa perkataan kata hubung yang kita boleh gunakan. Okay, dalam thesis kamu ataupun dalam literature review untuk paper ataupun proposal. Sebagai contoh, kita ada kata hubung boleh pakai additive, maksudnya nak menambah kepada sesuatu. Sebagai contoh, in addition, as an introduction, similarity to the ideas. Okay, ini antara kata-kata yang boleh guna. Addition, sebagai contoh, indeed, further as well, kita boleh rujuk. In fact, okay, actually, okay, let alone, much less. Ini antara kata-kata kunci, kata-kata hubungan yang boleh guna. Ataupun kalau kamu nak guna untuk introduction, untuk memperkenalkan sesuatu dalam ayat kamu tu, such as, ni biasa, particularly, including, for example, like, okay, itu antara kata-kata kamu boleh guna untuk memperkenalkan something dalam ayat kamu. Okay, untuk reference ataupun untuk ini pula, maksud kamu nak dalam ayat kamu tu kamu nak rujuk kepada sesuatu ataupun kamu nak fokus kepada sesuatu. Kamu boleh kata speaking about apa-apa atau considering apa-apa. Regarding this tu maksud apa? Sama ada regarding his idea ataupun sebagai contoh regarding to Tan Wee Lim ataupun regarding to Tan 2020 sebagai contoh. Maksudnya kita merujuk pada paper yang Tan tulis pada 2020 ataupun concerning Yahya et al. Maksudnya merujuk kepada paper Yahya, maksud paper saya contoh tahun 2019 sebagai contoh. Itu cara kamu nak tulis. Ataupun similarity tu kamu boleh guna kata hubung seperti similarly, in the same way, by the same token, and like. Okay, so benda-benda ni kamu boleh google, kamu boleh cari. Okay, antara contoh, so ni identification, kita nak identify suatu benda tu. So that is to say, atau specifically does. Ini untuk clarify, untuk kita jelaskan suatu benda tu. I mean to, in other words, kata lain, cara untuk clarification. Okay, so inilah list beberapa kata-kata additive, kata tambahan yang kamu boleh guna untuk membantu. Pertama, flow kamu nampak cantik. Kedua, nampak jelas apa yang kamu nak tulis supaya membaca boleh faham dan lagi mudah untuk melihat apa yang kamu cuba sampaikan. Yang ketiga, dia jadi tak redundant, tak bosan, dia tak monotonous. Okay, maksudnya dia ada beberapa bentuk pattern kerja lagi menarik. Okay, sebab bila kamu membaca tesis tu bukan benda satu menarik. Okay, sebab itu terlalu panjang. So jadi kalau boleh kita nak cuba tarik minat pembaca kita. Pembaca kita normally supervisor ataupun examiner kita. Cara kita tarik minat supaya dia baca tu, supaya benda bosan tu dia tak jadi bosan, tapi dia ada feel ataupun dia ada benda yang kita kalau baca tu okey, kita terus pergi baca. Apa yang kita sambung baca macam tu. Itu kalau boleh, kalau kita berjaya buat macam tu, maka kita berjaya menarik minat mereka, dan bila kita berjaya menarik minat mereka, maka bermakna kita berjaya menyampaikan apa kita cuba sampaikan. Okay, betul atau tak, itu second problem. First problem, macam mana kita buat mereka membaca tesis kita. Okay, alright. So ni antara kata-kata lain adversative. Kalau kamu nak compare, sebagai contoh untuk ada konflik, nak compare dua benda sebagai contoh, kamu boleh kata while, on the other hand, whereas, in contrast, dengan antara kata-kata yang boleh guna. Lepas tu emphasis, tekankan satu benda.
untuk tekan satu benda. Okay. Sebagai contoh, above all, more importantly, okay. And then ni dan sebagainya lah. So, kita boleh guna. Right? Okay. Okay, ni antara contoh-contoh lagi yang lain-lain. So, untuk beri kesan, cerita pasal kesan ataupun result. Okay. So, kamu boleh rujuk sebagai contoh do to. So, kita cerita disebabkan oleh ini, apa dia? So, do to ataupun in that since ataupun kita boleh kata in view of, okay, dan sebagainya lah. Yang paling biasa kita guna because of apa. Okay. So, condition maksudnya kalau kita kata pasal kita buat satu jadi apa dan sebagainya. Okay. Dan ini saya harap anda semua boleh tengok dan saya rasa kata-kata adalah kata-kata yang sangat membantu untuk kita semua menjadikan pembacaan lebih menarik lah dan flow lebih jelas. Okay. Ini sambungan juga. Dan saya ambil ni semua adalah daripada library ni, fresh note ni. So mungkin kamu boleh rujuk ni, kat tengok kalau ada tambahan daripada apa yang saya tulis ni lah. Okay. Okay, ini sambungan kepada yang saya buat tadi. Semua kamu boleh tengok. Okay. So, tadi awal saya dah cerita sampai sini. Nanti kalau anda ada masa, anda boleh baca cara-cara bagaimana kita nak faham. Sebenarnya gosip tu adalah kita dah buat literature review sebenarnya. Cuma cara dia tak sama, susunan tak sama. Tapi idea dia lebih kurang sama, konsep lebih kurang sama. Okay? Jadi kalau anda tahu bergosip, maksudnya anda tahu nak buat literature review. Benda yang sama je, konsep yang sama. Ya, cuma cara penulisan dia perlu betul. Right. Oh, panjang pula benda ni. Perlu sama tengok. Okay, so panduan ke-10. Tenses ni. Tenses ni pun adalah sangat penting kerana normally kita tulis thesis dalam bahasa Inggeris. Okay. So dalam bahasa Inggeris ni dia berbeza dari segi ada simple past tense, present perfect, simple present dan sebagainya. So anda perlu menguasai ini supaya penulisan anda lagi jelas. Anda nak cerita apa yang telah berlaku, ataupun anda kena beritahu apa yang akan anda lakukan, ataupun anda lakukan, adakah benda yang anda lakukan berterusan ataupun valid daripada sekarang sampailah mungkin sampai bila-bila masa valid. So untuk cerita benda tu, setiap benda tu kita perlu ada tenses yang berbeza. Okay. Alright. Dalam kes ni saya rujuk daripada source ni. Okay. So tenses ni, okay, sebagai contoh, kita biasa paling guna past tense. Okay. Bila kita guna past tense? Maksud past tense ni adalah benda dah lepas, dah berlaku. Jadi biasa kita guna past tense ni bila menceritakan pasal kerja penyelidik sebelumnya. Bila kita cerita pasal orang sebelum ni, apa yang dia buat. Okay, sebagai contoh ni dia kata Walker 1998 simulated. Maksudnya kita cerita Walker pada tahun 1998 dah simulate benda ni. Okay, sebab benda dah lepas. Sebab 1998 benda dah lepas. Okay. Present perfect tense pula bila kita guna. Okay, yang kedua. Okay. Benda ni adalah bila kita gunakan bila kerja kajian yang kita lakukan tu dilakukan oleh beberapa orang ataupun beberapa penyelidik. Okay, maksudnya kita gunakan biasa untuk cerita benda ni. Maksudnya sebagai contoh, kata Jolie, maksudnya pada rujukan yang kedua, dan Lawrence pada rujukan ketiga have studied. Okay, maksudnya kita ceritakan 2 dan 3 ni buat kerja yang sama ataupun buat bidang yang sama. Okay, so tu normally kita akan kata kita guna present perfect tense. Okay, and then contoh ayat lain, a number of authors have investigated. Maksudnya kita kata ramai author dia dah kaji ni. Maksudnya present perfect tense ni dia dah kaji. Maksudnya mengatakan bahawa benda tu dah kaji dan masih dikaji. Okay, the state of apa-apa pun. So dalam kes ni saya kata ada at least 3 author yang dah buat benda yang sama. Okay, apa lagi bila kita guna present perfect tense, apa lagi yang masuk kita gunakan? Okay, sebagai contoh, kita tulis present perfect tense ni adalah untuk kita gunakan untuk menunjukkan berapa banyak atau berapa sedikit kajian telah dilakukan dalam satu bidang. Sebagai contoh, ayat dia, very little research has been carried out into the effect of. Maksudnya, dalam kes ni kita cakap sikit ke atau banyak. Okay? Kajian dilakukan dalam bidang tu. Alright. And then yang last kali ni, present tense, maksudnya kita gunakan untuk fakta ataupun maklumat yang global ataupun telah diterima umum. Okay? Maksudnya benda tu masih valid daripada dulu, kini dan akan datang.
Maksudnya dulu kena samanya benda tu valid. So kita guna present tense. Sebagai contoh, experimental observation carried out in the past show that. Maksudnya, dalam kes ni kalau kita tengok kan, Smith ni dia buat pada tahun 1995. Okay? Tapi maksudnya benda dah lepas. Tapi kerja Smith ni, observation dia masih valid sampai sekarang. Okay? Maksudnya sekarang pun masih boleh digunakan. Dan sebab dia dah terima sebagai umum, sebagai satu begitu general idea sebagai contoh, ataupun sebagai normal fact. So, sebab itu kita guna show. Okay? Tetapi kalau dia kata-kata kita buat dia sebagai past tense, sebagai contoh showed, maksudnya kita ada ed sini, ataupun has shown, menunjukkan bahawa Smith punya kerja ni valid pada masa dia buat tu, tapi pada masa sekarang dah tak valid, ataupun mungkin orang jumpa, mungkin kerja Smith ni dah tak tepat. Sebab tu dia jadi past tense. Tapi kalau dia buat tu masih valid dan masih betul dan memenuhi kriteria tu, maka kita guna present tense. Maksud kita boleh terus guna benda tu. Kita boleh terus guna experimental observation dia. Okay? So tu kita guna present tense. Right. Okay. So yang ke-11, panel 11 ni software. Okay. So untuk software ni membantu untuk kita buat literature review sebab pertama ada beberapa faktor. Pertama kita manage maklumat tu. Okay. Yang kedua, kalau kita ada perubahan atau pengubahsuaian sangat mudah sebab kita dia automated. Okay. Bila kita ubah ni akan follow perubahan tu kalau kita guna tools ni. Tapi kalau kita buat secara manual, kalau kamu ubah numbering atau kamu delete maklumat tu, cuma kamu kena padam dekat bibliografi kamu, so dia leceh dan kadang-kadang menyebabkan kamu tertinggal atau cuai. Okay. Yang ketiga, dia perlu seragamkan citation style. So bila kalau kita guna software ni, dia akan sama je, jadi cantik. Okay. Bila buat literature review tu ada dekat dia punya list of bibliografi ataupun list senarai yang kita dah cite tu, dia akan jadi cantik. Satu pattern ni, satu bentuk je. Okay. Dan ini sangat-sangat penting dan ada kalanya ada setengah-setengah reviewer yang menekankan benda ni. Okay. Dan antara contoh software yang kita boleh guna tu EndNote, Mendeley, dia banyak lagi, tapi ni antara yang dua yang saya rasa mudah untuk digunakan. Okay. And then dia mudahkan urus data dan menambah banyak terbaik di manuskrip. Dan satu lagi yang saya nak suggest, kalau kamu guna, sebagai contoh, kamu English kamu grammar tak berpelok ataupun penguasaan agak lemah, so kamu boleh guna Grammarly. Okay. So Grammarly ni mudah. Okay. Kita boleh download, kita boleh attachkan dia dekat Word. Okay. So kamu boleh pergi sini, boleh cuba download, dia percuma, dan kita boleh integrate dengan Microsoft Word. So setiap kali kamu buat, dia ada error, dia akan tunjuk error tu. Okay, tak apa. Lepas ni saya akan tunjuk kamu Grammarly, saya akan tunjuk Mendeley untuk next session. Okay. So saya harap boleh membantulah. Okay. Dan last kali ni adalah additional references yang kamu boleh rujuk lah untuk bidang, untuk yang berkaitan dengan literature review. So, nanti kamu rujuk, saya ada bagi slide tu. So ada Writing Center, UNC, dan segalanya lah. Right. Okay. Itu saja saya nak share untuk yang session untuk literature review ni. Okay. Saya tak tahu berapa lama lagi yang survive. Okay. So ada apa soalan tak untuk literature review ni? Sebelum... Saya ada soalan. Ada soalan? Ada? Kan untuk literature review, biasanya berapa nak kena cari? Maksudnya berapa jumlah list bibliografi tu? Macam mana? Okey, untuk benda tu sebenarnya tertakluklah pada penulisan. Sebagai contoh kalau kamu tulis thesis, biasa benda tu besar. So kamu takkanlah literature review kamu 10 orang je kan. Normally, dan tengok juga contoh FYP, master, macam PhD. Kalau PhD, literature review saya sampai 300 lebih. Tapi kalau macam untuk proposal sebagai contoh, proposal tu benda yang ringkas. Dan kalau kan kita tak perlu cerita yang panjang. Katakan kalau proposal setakat 5-6 page atau 3 page. Tak logik pula kalau kamu literature review sampai 100 atau 200 sebagai contoh. So mungkin untuk proposal tu mungkin kita boleh buat 10 orang, 20 orang, macam tu lah. Okay. Dan kalau paper, contoh nanti bila kamu in the future berminat tulis artikel atau paper kan. So normally paper tu tengok, sometimes paper tu kalau literature review punya paper, itu at least kena 100 orang.
Sebab itu macam rule of thumb dia. Untuk literature review punya paper, at least 100 orang. Tetapi kalau selain daripada literature review punya paper, paper macam untuk research paper, untuk apa-apa experimental paper work, normally dia punya citation tu between dalam 15 ke 20 orang ataupun kali sampai 30-40 orang. Tengok apa yang kamu nak cerita dan berapa banyak kamu nak support maklumat kamu atau argument kamu. Macam tu. Okay, ada soalan lain? Lepas tu kan doktor, macam mana doktor fokuskan poin yang kecil-kecil tu? Maksudnya poin macam mana? Maksudnya kan literature review dia banyak cerita macam banyak-banyak topik. Tapi macam mana doktor boleh fokuskan ke satu benda je? Itu macam tadi saya tengok macam saya kata ada awal-awal tadi macam slide saya tak pernah saya share tak. Okay, kalau kita tengok yang daripada slide lah, kalau saya share daripada slide ni. Macam kita nak share tu daripada bentuk ni. Ni teori dia. Maksudnya mana tadi? Ni lah. Maksud ni lah. Kalau kamu tengok dalam ni, daripada dia sama sekali broad scope. Kamu cerita pasal benda yang sangat luas. Introduction. Macam saya tunjuk yang contoh sungai tadi tu. Dia cerita pasal pencemaran sungai kat dunia dulu. Maksud daripada situ, daripada benda luas, pengenalan luas, kamu pergi benda kecil sikit tapi berkait dengan apa yang kamu nak buat. Okay? Dan bila dah macam tu, kamu kecilkan lagi scope tu sampai sangat berkait dengan apa nak buat. Last kali literature review kamu nanti akan cerita pasal apa kamu nak buat. Macam tu. So, dia ada step dia. Daripada benda luas, akan kecil macam tu. So, untuk kalau kamu, bidang kamu, saya tak boleh nak cakap lah macam mana. Tapi kamu boleh start biasanya dengan introduction tu, benda general. Apa yang contoh, kalau kamu kata, kita nak buat, okay, contoh. Ini general sebagai contoh. Kita buat how to design a car sebagai contoh lah. Kereta, okay. So, kita kena boleh define. So, sekali kita start apa itu car, what is a car. Okay, daripada introduction. Lepas tu daripada car tu, kita boleh kata properties of a car. Apa ciri-ciri car tu? Pertama mungkin kereta tu kena ada 4 tayar. Ataupun kereta tu mesti ada 4 pintu. Tapi tak mesti ada 4 pintu. Kalau kereta yang ada 7 seaters mungkin nak pintu lebih. Sebagai contoh kan. Van. Okay, lepas tu kita boleh kata mungkin difference between car and SUV sebagai contoh. Tu kita define gitu. Okay, daripada situ, lepas tu kita cerita tak mungkin car, kereta kat Malaysia, apa kereta ni sebagai contoh, apa trend dia. Daripada situ, last kali dari situ kamu cerita, kereta apa kamu nak buat, macam tu. So daripada benda besar akan menuju dalam sampai sangat yang terfokus, macam tu. Okay, ada soalan lain? Saya harap benda tu dapat menjawab persoalan kamu. Siapa tadi tu? Saya tak perasan. Farah. Oh, Farah. Okay, Farah. Faham doktor. Okey tak Farah? Dia menjawab persoalan kamu tak? Jawab. Terima kasih. Sama. Okey, ada soalan lain? Saya nak tanya. Okey, lagi satu doktor. Okey, boleh. Kan dalam jurnal dia akan bagi citation juga. Jurnal orang tu dia akan ada citation. Lepas tu bila kita nak guna ayat yang ada citation, kita perlu cite siapa sebenarnya? Okey. Ayat tu bagus. Itu yang saya bagi contoh dalam slide ni. Okey. Bila masuk dalam paper dia ada paper lain kan, betul tak? Betul kan Farah? Yeah. Okey. So, okey, bagus soalan tu. Itu yang saya cuba sampaikan. Dalam tu kalau kamu tengok slide yang saya kongsi ni, yang ni. Yang ni, nampak ni. Contoh gini. Kamu boleh cite dua-dua. Kamu boleh kata as siapa cakap ni, maksudnya nampak dalam kes ni apa yang kamu cuba, kamu cite satu paper yang ada paper lain. Nampak tak? Maksud kamu cite paper juga, pada masa sama kamu cite paper yang menceritakan pasal citation tu. Dia sebenarnya kalau kamu cite paper ni sahaja, tak valid sebab ni bukan idea dia, tapi ni idea Tollefson ni. Tapi kalau kamu cite Tollefson sahaja, boleh, tapi kamu jangan guna ayat daripada Severino ni. Maksud kalau kamu nak guna ayat Severino ni, kamu nak olah daripada Severino ni, kamu kena cite dua. Tapi kalau kamu nak cite terus pada Tollefson ni, kamu kena olah ayat daripada Tollefson tu. Tapi kalau kamu olah ayat daripada Severino, tapi kamu cite Tollefson dia tu benda salah, tak tepat. Sebab kamu ambil idea Severino yang Severino ambil dari Tollefson. Itu cara dia. Macam ni sama juga.
contohnya dalam kes ni dia Carol ni dia side paper Mayers ni. Nampak cara dia. So dia cerita paper Mayers dan dia cerita yang ni bukan kot. Lebih kurang yang ni ataupun yang Jones ni bersama. Lebih kurang macam ni. Ini cara dia. Rasanya dia benda yang sama rasanya. Right? Ada lagi tak? Yang ni pun sama. Sebagai contoh, Mayers ni argues. Maksudnya kamu rujuk pada paper ni, tapi paper ni rujuk pada ni. Okay, sepatutnya Mayers ni dia ada satu citation lagi sini. Okay, tahun bila. Alright. Yang ni pun sama. Sebagai contoh, poster ni, okay, ni paper kamu rujuk, tapi dia menceritakan pada Foucault tahun 1970. Yang ni pun sama. Okay, Flinders and Esna, tapi dia rujuk pada Baron. So, kamu boleh ambil bentuk macam ni. Okay? Alright. So, ada persoalan lain?